Hello. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan membincangkan soalan kertas 1 percubaan SPM 2021 bagi MRSM. Tanpa membuang masa, marilah kita lihat soalan 1. Pemudahkan 4 set 4A tolak 3 per set A tambah 9 set A dan nyatakan jawapan akhir dalam bentuk ini dengan keadaan P ialah pemarah. Jadi nanti kita akan dapat format ni untuk jawapan akhir. Okey, pastikan ikut format ini. So, saya salin soalan dulu. 4 puncak kuasa 2, 4A tolak 3 per ini set A tambah set 9A. So, apabila kita salin, kita kena perhatikanlah apa yang diberikan. So, di sini kita ada set 4A kan. So, set 4A ialah apa? Sebenarnya dia boleh diasingkan jadi dua bahagian, iaitu 4 kita salin, kemudian ini boleh tulis set 4 darab dengan set A. Okey, yang ini kita boleh salin, dan untuk bahagian ini kita boleh asingkan jadi set 9 darab dengan set A. Okey, so set 4 ialah berapa? 2 kan? So 4 darab 2, 8 set A. Dan ini ialah apa? Set 9 ialah 3 kan? 3 set A. 8 set A tambah 3 set A adalah berapa? 11 set A. Dan ini kita salin. Okay, rasanya setakat ini okey kan? Di sini kita perlu perhatikan apa yang diberikan untuk format jawapan akhir. Okey, perhatikan bahagian bawah ialah A kan? Tetapi bahagian bawah ini ialah set A kan? Bermaksud kita kena rationalize. Maksudnya kita kena hapuskan set untuk bahagian penyebut ini. Okey, jadi macam mana nak hapuskan? Kita perlu darab dengan conjugate. Ya. So, ini kita boleh darab dengan set A, bawah darab set A, atas pun darab set A. Okey, so ini kita salin dulu. Ini 3 set A. Set A darab set A adalah A kan? Dan di sini kita nampak dia jadi satu pecahan tunggal. Jadi kita perlu gabungkan dua sebutan ini jadi satu sebutan. So, bahagian bawah inilah satu kan? Bermaksud bawah darab A, atas pun darab A. Okey. Jadi kita dapat 11A set A tolak dengan 3 set A per A. Sebab bawah sudah sama, jadi kita boleh gabungkan. Okey. Dan kemudian kita nampak set A difaktorkan keluar. Jadi kita akan ambil set A ini dengan set A ini ambil keluar. Maka kita tinggal 11A tolak 3 di dalam kurungan set A di luar per A. Boleh kan? So, ini sudah ikut format ini kan? PA tolak 3 di mana P ialah 11. Okey? So, ini sahaja. Okey, kalau tak ada masalah, cikgu beritahu di manakah kita dapat markah. Okey, so di sini asalkan kita boleh tulis 8 set A ataupun 3 set A, salah satu ini kita diberikan satu markah. Sebab kita tahu bagaimanakah pemudakan sebutan ini jadi sebutan ini dan juga sebutan ini menjadi ini. Kalau kita dapat salah satu markah. Kemudian kalau kita boleh dapat langkah ini, okey, 11 set A tolak 3 per set A. Maksudnya kita boleh pemudahkan dapat langkah ini satu markah. Dan kemudian, kalau kita boleh darab dengan conjugate ini, kalau nampak langkah ini, satu markah. Dan kalau kita boleh dapat jawapan ikut format yang diberikan, satu markah. Jadi jumlahnya 4 markah. Boleh kan? Okay, kalau tak ada masalah, kita pergi soalan 2. Baik, sekarang kita lihat soalan 2. Selesaikan persamaan ini. So, persamaan ini adalah persamaan indeks. Okay? Sebab dia ada kuasa X tambah 1, X kuasa tambah 3 kan? So, ini adalah bentuk persamaan indeks. So, di akhir jawapan, kalau kita dapat X, sebenarnya kita boleh semak jawapan. Sama ada jawapan kita tepat atau tidak. Okay, tak apa, kita buat dulu. So, untuk ini, kita kena faham bagaimana nak menggunakan hukum indeks. Di sini kita kena perhatikan satu perkara, iaitu asas. Okey, pertama sekali tanya pada diri, adakah asas mereka sama? So, nampak 5, kita nampak asas 5 kan? Semua ni asas 5. Okey, tetapi indeks mereka berlainan. Ini adalah perkara pertama. Dan perkara kedua ialah kita kena lihat simbol di antara sebutan-sebutan ini.
So ini sebutan pertama, ini sebutan kedua, sebutan ketiga kan di sebelah kiri. So perhatikan inilah simbol tambah. Okay, so ingat cikgu bagi satu nasihat. Kalau nampak tambah ataupun tolak, okay, kalau nampak tambah ataupun tolak, kita perlu asingkan. Okay, asingkan apa? Asingkan sebutan ini kepada dua bahagian. Sama juga untuk sebutan ini. Kita akan asingkan. Bukan pergi gabungkan. Okey, kemudian kalau kita nampak, kalau simbol ni bukan tambah tolak, ialah darab ataupun bahagi, kita kena gabungkan. Okey, kita kena gabungkan dua sebutan. Kalau dia darab ataupun bahagi. Jadi di sini kita akan ikut yang inilah asingkan. So, macam mana nak asingkan? Dia boleh asingkan jadi 5 kuasa X darab 5 kuasa 1. Betul tak? Sebab bila kita asingkan, kalau kita nak gabung balik, adakah boleh gabung balik? Boleh kan? Sebab asas ini dengan asas ini dia sama dan indeks ini dengan indeks ini boleh dicari hasil tambah. X tambah 1. Jadi kita dapat balik. Okay? So maksudnya ini tepat. Kemudian ini kita salin tambah. Ini boleh asingkan jadi dua bahagian. 5 kuasa X darab 5 kuasa 3. Okey, dan ini kita salin saja. Dan bahagian ini kita tak payah sengaja pergi kembangkan, kita boleh salin dulu sebab perhatikan sebelah kiri ada 5 kuasa X, sebelah kanan juga ada 5 kuasa X. So nanti mungkin boleh dimasukkan. So di sini 5 kuasa 1 5 kan. So biasanya saya akan letak nombor di depan 5 darab 5 kuasa X. Yang ni lah 125. Okey. 125 darab 5 kuasa X. Dan di sebelah sini sebenarnya ada nombor 1. Jadi saya akan letak 1 di depan. 1 darab 5 kuasa X. Dan ini kita salin sekali lagi. Dan kemudian sangat senang. Okey, 5 apple tambah 125 apple tambah 1 apple. So kita hanya perlu tekan kalkulator. 5 tambah 125 tambah 1. Maka kita dapat 131 apple. Angka ini macam apple, okey. Dan ini kita salin sekali lagi. Dan bila kita nampak ni, 5 kuasa X dengan 5 kuasa X boleh dimasukkan. Okey, maksudnya kita tinggal 131 sama dengan 42X tambah 5. Kemudian kita boleh pindah. Pindah ini dan pindah ini. So, kita dapat negatif 42X. Okay, 5 tolak 131. Negatif 126. Dan kita bahagi dengan negatif 42, kita dapat 3. Boleh kan? So, inilah jawapan akhir untuk persamaan ni. Okay, macam mana nak semak jawapan? Sangat senang. Kita hanya perlu masukkan X3 ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Pastikan nilai kiri sama dengan nilai kanan. Kalau sama, bermaksud ini tepat. Okay, biar saya tunjukkan. Okay, kita ganti 3 ke sini. 3 tambah 1 kan. So, kuasa 3 tambah 1 kita type saja. Tambah 5 kuasa 3 tambah 3. Kemudian 5 kuasa 3. So, inilah nilai sebelah kiri. Okey, saya catat di sini ya. Nilai sebelah kiri ya 1, 6, 3, 7, 5. Ini kiri. Dan sebelah kanan kita boleh semak. Masuk ke sini dan sini. So, 5 kuasa 3. Darab dengan 42 darab 3 tambah 5 tutup ni tutup kurungan dulu tambah 5 tutup kurungan. Okey, nampak tak? Dia sama. Okey, kalau sama bermaksud ini jawapan tepat. Okey, so di manakah kita boleh dapat markah? Okey, kalau kita boleh guna hukum indeks untuk asingkan sebutan-sebutan ini jadi macam ni. Okey, kalau boleh nampak ini ataupun ini satu markah. Boleh kan? Kemudian kalau kita boleh permudahkan ini, permudahkan sebelah kiri dapat 131 darab ini sama dengan ini, satu markah. Dan akhir sekali kalau kita boleh dapat nilai X yang tepat, satu markah. Jadi jumlahnya 3 markah. So ini untuk soalan 2A. Kalau tak ada masalah, kita pergi soalan 2B. Okay, baik. Untuk soalan B, nilaikan ini. Okey, nilaikan bermaksud biasanya jawapan akhir lah satu nilai lah, satu nombor. Okey, so mungkin di akhir jawapan M ataupun N akan dihilangkan. So kita akan permudahkan, maybe kita gabungkan
dan pemudakan. Okay. So di sini kita nampak ada dua sebutan logaritma. Bila nampak sebutan logaritma seperti indeks, kita juga perlu perhatikan asas. Okay, asas logaritma. So di sini asas dia apa? M. Okay. Dua sebutan dia asas sama. Kalau sama dan sinilah simbol tambah, kita boleh gabungkan dua sebutan ni jadi satu sebutan. Jadi saya boleh tulis log M. Asas sama. Nampak tak? M dengan M ni, ini masih M. So, bila kita nak gabungkan, kita hanya perlu ambil isi kandungan ini darab dengan isi kandungan ini dalam tanda kurung. Jadi saya akan salin ni punca kuasa 2 Mn darab dengan M per punca kuasa 2 M. Kemudian kita boleh pemudahkan ini. Okey, mungkin saya akan tulis punca kuasa 2 M darab dengan punca kuasa 2 N. Saya boleh asingkan jadi dua bahagian dan ini kita salin. Okey, kemudian nampak tak ini punca kuasa 2 N dengan ini boleh dimasukkan. Okey, jadi kita tinggal apa? Kita tinggal sebutan ini darab sebutan ini. So, sebenarnya dia boleh ditulis sebagai M kuasa 1 per 2. Ini kita salin kuasa 1. Dan kita boleh gabungkan dua sebutan ini jadi satu sebutan guna hukum indeks. Jadi 1 per 2 tambah 1. Sebab ini darab kan. Jadi kita pergi tambah. 1 per 2 tambah dengan 1. Okey, 3 per 2. Dan kita boleh guna hukum logaritma. Ambil 3 per 2 ni ke depan. 3 per 2 log mm. Dan kita tahu log mm ni adalah 1 kan. Okey, maka jawapan akhir lah 3 per 2. Boleh kan? Okey, so di manakah kita diberikan markah? Kalau kita boleh menggunakan hukum logaritma, gabungkan mereka jadi satu sebutan, satu markah. Kemudian kalau kita boleh pemudahkan dan dapat langkah ni 3 per 2 log mm, satu markah. Dan kalau kita dapat jawapan akhir, tepat satu markah. 3 markah. Boleh kan? Ini soalan 2B. Kalau tak ada masalah, kita lihat soalan 3. Baik, untuk soalan 3, Raja 1 menunjukkan 3 acar seni dalam bentuk kuboid dengan tapak segi 4 sama yang disusun oleh ahli di dalam amari baharunya. So, ini adalah bentuk kuboid. Lepas tu, tapak segi 4 sama. Bermaksud setiap sisi untuk tapak itu adalah sama. So, sini X, sini pun X kan. Okey, ini X, ini X, ini X, ini pun X. Okey. Sebab dia bawah ialah segi 4 sama. Dan tinggi dia macam berbeza kan, semakin tinggi. Okey. So, dia nak simpan di amari inilah. Okey, diberi bahawa tinggi amari ialah 60 cm. So, pastikan 60 cm ni sudah di label. Kalau dah label, then tak ada masalah. Kita continue. Tinggi setiap kuboid bertambah 5 cm dari kuboid sebelumnya. Bertambah 5 cm. Okey, perhatikan asalnya ini kuboid yang pertama ni Y cm kan. So, bila dia pergi sini, dia tambah 5. Dan bila dia pergi sini, dia tambah 5. Nampak? 5 tambah 5 dapat 10. So, semakin tinggi. Isi padu kuboid-kuboid membentuk satu janjang aritmetik. Bila nampak janjang, berhati-hati. Pastikan kita kena pasti arithmetical geometry. Sebab ini aritmetik, nanti kita akan guna rumusnya. Jangan pergi guna rumus geometri. Dan pastikan kita tahu tajuk. Okey, tajuk di sini adalah tentang isi padu. Jangan pergi mencari luas pula. Okey, isi padu tentang aritmetik. Okey, A. Jika isi padu kuboid yang ke-6 ialah 4500. Isi padu yang ke-6. So, bila kita tahu ini aritmetik kan, kita kena terjemah ayat ni jadi simbol matematik. Ke-6 bermaksud T6. T6 sama dengan 4500. Kita hanya perlu tukar isi padu ke-6 jadi T6. Ialah kita tukar jadi sama dengan dan nombor ni kita salin, unit tak payah ditulis. Okey. Hasil tambah isi padu 4 sebutan pertama. Okey, hasil tambah maksudnya jumlah lah. Jumlah 4 sebutan pertama ialah 11000. So, bila kita nampak hasil tambah, dia bukan T, tetapi S. Okey, S4. Maksudnya dari T1 sampai T4, kita jumlahkan sama dengan 11000. Boleh kan? So, berdasarkan dua maklumat ni, kita nak cari apa? X dan Y.
Okey, X ialah panjang sisi tapak dan Y ialah tinggi untuk kubur yang pertama. Okey, kita nak cari X dan Y. So, sebab ini tentang janjankan, pastikan kita senaraikan apa itu T1, T2, T3. Sekurang-kurangnya kita kena senaraikan 3 sebutan. Boleh faham? So, saya akan catat. Okay, mungkin saya catat di bawah. Ini tentang isi padu kan? Okay, isi padu. Saya catat supaya anda faham. Jangan pergi cari luas. Kita cari isi padu. So, untuk T1 ialah apa? X darab Y kan? X darab Y. Maka kita dapat X kuasa 2Y. T2. X darab Y tambah 5. Jadi kita dapat X kuasa 2 darab dengan Y tambah 5. So, untuk bahagian ni kalau kita nak kembangkan pun boleh. X kuasa 2Y tambah 5X kuasa 2. Ini T2. T3. X darab Y tambah 10. X kuasa 2, Y tambah 10. And then kita kembangkan X kuasa 2Y tambah 10X kuasa 2. Ini T3. Okay. Bila kita dapat 3 sebutan ni, dari sini kita ada maklumat apa? Kita ada maklumat A. A ialah X kuasa 2Y. Dan D, bukan A. A itu untuk janjian geometri. Ambil T2 tolak T1. So, X kuasa 2Y tambah 5X kuasa 2 tolak dengan X kuasa 2Y. Maka kita dapat 5X kuasa 2. Ini ialah beza sebungnya. So, bila kita dapat A dengan D, kita boleh guna maklumat inilah T6 dengan S4 untuk teruskan. Jadi saya akan bermula dari sini. T6 sama dengan 4,500. Kemudian kita hanya perlu teruskan kiri dan kanan saja. So masih ingat tak formula untuk janjian aritmetik Tn? Tn ialah A tambah N tolak 1D kan? Formula dia adalah macam ni. Tn A tambah N tolak 1D. Okey, kalau dah lupa, formula ini boleh didapati muka surat depan untuk exam paper kamu. Okey, Tn. Dan Sn saya catat dulu. M per 2, 2A tambah N tolak 1D. Kita akan isi 6 ke dalam N. Jadi saya akan dapat A tambah 5D. Betul tak? Sebab 6 tolak 1. Kemudian kita akan ganti A dengan D, iaitu X kuasa 2Y dengan 5X kuasa 2 ke sini. Jadi saya dapat X kuasa 2Y tambah 5 darab dengan 5X kuasa 2. Okey. Kemudian kita permudahkan. X kuasa 2Y tambah 25X kuasa 2 sama dengan 4,500. Okey, perhatikan dua sebutan ni dia ada X kuasa 2 kan. Mungkin kita boleh faktorkan keluar supaya dia nampak lebih kemas. Okey, inilah persamaan 1. Kemudian kita akan pergi ke persamaan 2, S6. S4, sorry. S4 sama dengan 11,000. Sama juga kita akan teruskan kiri dan kanan dengan menggunakan rumus ini. Okey, jadi saya akan tulis 4 per 2. 2A tambah 4 tolak 1 dapat 3. 3D. Okey, kemudian kita permudahkan ni. Ni apa? 2 kan? So, 11,000 per 2. Kita dapat 5,500. 2A tambah 3D. Sama juga kita akan isi A dengan D ke sini. So, 2 darab X kuasa 2Y. 3 darab 5X kuasa 2. Okay, so ini dapat apa? So, 2X kuasa 2Y tambah 15X kuasa 2. 5,500. Dan di sini kita pun boleh faktorkan keluar. 2Y tambah 15. Betul kan? Sama dengan 5,500. So, ini adalah persamaan 2. So, perhatikan saya faktorkan untuk dua-dua persamaan ini kan. Dan di sini kita ada X kuasa 2 berada di luar. So, kalau kita ada kiri dengan kiri, kanan dengan kanan, sebenarnya kita boleh guna persamaan 1 per 2 ataupun persamaan 2 per 1. So, di sini saya akan guna persamaan 2 per 1. Maksudnya ini bahagi dengan ini.
Okay, ataupun 1/2 pun okay, tak ada masalah. Per X kuasa 2, Y tambah 25. Tujuannya untuk hapuskan X. Sebab kita nak cari X dan Y kan. Kita akan hapuskan salah satu dulu. Okay. Okay, dari sini kita boleh hapuskan. Okay, maksudnya kita tinggal sebelah kiri ini dan sebelah kanan ini. Okay, kemudian kita akan darab seperti biasalah. Mungkin kita boleh guna darab silang. Macam ni. So, 4,500 darab 2Y tambah 15. Ini darab Y tambah 25. So, boleh darab lah. Okay, ini apa? 9,000Y. Mungkin anda boleh kecilkan bahagian ini dulu sebelum kamu darab silang. Okay, 5500 darab 25. Okay, kemudian saya akan pindah ni. Okay, 9,000 tolak ini. Okay kan? Kemudian kita bahagi dengan 3,500. Kita dapat 20. Okay, nampak tak? So, di sini dapat Y 20. Kemudian kita boleh cari X lah. Kita ganti ke 1 ataupun 2. So, dari 1, X kuasa 2 masuk ke dalam 20 tambah 25. Okay, 4,500 bahagi 45. Okay, dapat 100. Dan kita nak cari X kan. So, X ialah positif, negatif. Okay, dan di sini kita perlu faham nilai X dan Y ni mesti besar daripada sifar kan. So, boleh tulis tetapi X lebih daripada sifar, maka X sama dengan 10. So, kesimpulan X 10, Y 20. So, soalan ni dia jalan kerja untuk soalan ni agak panjang. Baru diberikan 3 markah. Nampak tak? So, pastikan kita punya tindakan kena cepat lah. So, di manakah kita dapat markah? Okay, kalau kita dapat guna T6 sama dengan 4,500, dapat persamaan pertama ni 1 markah. Okay, either dapat ini ataupun dapat ini, dia diberikan 1 markah. Kalau ikut skema. Okay, dapat ini ataupun ini 1 markah. Kemudian kalau kita boleh tunjukkan keupayaan menggunakan persamaan serentak ini, dapat 1 markah. Dan kalau kita dapat Y, dapat X. Okay, dapat Y dengan X ni betul 1 markah. So, jumlahnya 3 markah. Okay kan? Ini soalan berapa? Soalan 3A. Okay, sekarang kita pergi soalan B. Ali mahu menyusun 10 kuboid secara mendata dan sebaris di dalam amali itu. Bolehkah dia berbuat demikian? Sakan jawapan dengan pengiraan. Okay. Dia nak susun 10 kuboid sebaris. So, di sini kita boleh nampak amali ini tinggi dia 60 cm kan. Maksudnya nanti kita akan susun dia semakin tinggi. So, sekarang masalah ialah adakah kita boleh susun ke semua kuboid ini dalam amali ini. So, yang penting kat sini lah apa? Yang penting kat sini ialah kuboid yang ke-10. Sebab kuboid yang ke-10 dia paling tinggi kan. Dia paling tinggi. So, kita akan pergi cari tinggi untuk kuboid ke-10, iaitu T10. Kalau kita dapat T10, pastikan T10 ni dia kurang ataupun sama dengan 60. Kalau lebih 60, bermaksud tak boleh lah. Tak boleh letak semua kuboid dalam amali ini. Sebab tinggi dia sudah lebih daripada amali itu. Okay, so kita nanti pastikan dia kurang daripada ataupun sama dengan 60. Kalau lebih, maksudnya dia tidak boleh disimpan. Oleh sebab ini, dia tentang tinggi kan. Tinggi maksudnya Y. Okay, tinggi maksudnya Y saja. Y tambah 5, Y tambah 10 kan. Dia tidak berkaitan dengan isi padu. Jadi kita akan senaraikan semua tinggi lah. Okay, senaraikan tinggi untuk kuboid. Jadi tadi kita dapat Y 20 kan. Bermaksud T1 yang 20, kemudian T2 25, T3 30 dan seterusnya. Kita akan tulis A 20, D 25 tolak 20 dapat 5.
Kita ada A dengan D kan. Kita pergi cari T10. A tambah 9D. Okay. 20 tambah 9 darab 5. Kita dapat 65 cm. Maksudnya tinggi untuk kubur yang ke-10 ialah 65 cm. Okey, oleh sebab ini sudah lebih daripada 60 cm, bermaksud ahli tidak boleh susun semua kubur dalam amalan itu. Okey, jadi saya akan tulis, oleh sebab, kalau boleh kita tulis ayat yang lebih sempurna sikit. Oleh sebab T10 lebih daripada 60 cm, maka ahli tidak dapat menyusun 10 kubur itu di dalam almari. Boleh kan? Kalau boleh kita berikan sebab lah kenapa dia tak dapat susun 10 kubur itu dalam almari. Okey, so di manakah kita boleh dapat markah? Kalau kita boleh pergi cari T10, dapat satu markah. Dan kalau kita boleh tulis satu kesimpulan, adakah dia dapat ataupun tidak dapat? Okey, ini satu markah. So ini soalan 3. Kalau tak ada masalah, kita pergi soalan 4. Raja menunjukkan sebuah segi 4 selari ABCD. Segi 4 selari ABCD dengan keadaan panjang AB ialah 10 unit lebih dari panjang AQ. So maksudnya AQ lebih pendek, AB lebih panjang. Okey, so untuk soalan seperti ini, cikgu bagi satu teknik menjawab. Okey, kalau kita ada satu benda, okey, ini benda yang pertama, ini benda yang kedua kan. Benda pertama ni lebih daripada benda kedua kan. So kalau nanti kita nak berikan satu pembalik ubah, biasanya saya akan start dari benda yang kedua ni. Saya akan start dengan AQ. Kita akan anggap AQ sama dengan satu nombor, contohnya X. So nanti kita automatik akan dapat AB. Okay, kita akan start dari 2 and then dapat 1. Boleh faham? So di sini dia beri apa? Jika luas segi 4 selari ABCD tidak melebihi P unit 2. Luas segi 4 selari. So kita kena faham lah. Luas segi 4 selari apa? Okay, tinggi dengan tapak. Kita akan ambil tapak darab tinggi. So kita perlu dua maklumat ni. Tidak melebihi P. So untuk ayat ni kita kena ada teknik menterjemah. Saya akan tukar ayat ni jadi simbol matematik. Luas kita salin. Tidak melebihi maksudnya simbol apa? Kurang daripada ataupun sama dengan P. Boleh faham? Jangan letak kurang daripada, tetapi kurang daripada atau sama dengan. So kita nak cari apa? Cari julat bagi panjang AQ. Nah, cari julat untuk AQ ini dalam sebutan P. Bermaksud untuk jawapan nanti, dia mesti dalam sebutan P. Okey, untuk julat AQ. Saya akan start dari AQ, bukan start dari AB. So, saya boleh tulis biar ataupun let. Okey, biar AQ sama dengan X. Kalau kita dapat AQ, maka kita ada AB. Okey, AB lah berapa? AB 10 unit lebih daripada AQ kan? Means that kita ambil ini tambah dengan 10. Nampak tak? Kita letak AQ, automatik dapat AB. Okey. Kemudian saya akan tulis apa yang saya terjemah tadi. Luas kurang daripada ataupun sama dengan P. Kemudian kita hanya perlu teruskan kiri dan kanan sahaja. Okey, tanya pada diri, luas ialah apa? Kita akan ambil tapak darab tinggi ataupun tinggi darab tapak pun boleh. So maksudnya kita guna ini darab ini. X darab X tambah 10. Ini salin. Kemudian kita boleh kembangkan X kuasa 2 tambah 10X. Okey. Dan perhatikan ini sebenarnya apa? Ketaksaman kuadratik. Jadi saya akan pindah P ini ke sebelah kiri. Supaya dapat sifar di sebelah kanan. Okey. Di sini kita perlu buat apa? Kita perlu cari julat untuk AQ kan? Julat AQ means that julat untuk X. Julat X. Sebab tadi saya dah bagi tahu AQ lah X kan? Kita nak cari julat X. So apa yang kita perlu buat ialah kita boleh guna garis nombor ataupun guna graf fungsi kuadratik pun boleh. So saya akan tulis biar ini sama dengan sifar dulu.
tujuannya untuk dapat nilai X untuk lakaran garis nombor. So, saya akan cari X. A apa? 1, B 10, C negatif P. So, nak cari X guna formula ini ya. Rumus kuadratik. Okey, rumus ni tak payah disalin pun tak apa. Yang penting kita boleh gantikan dengan tepat. So, X sama dengan negatif 10 tambah positif negatif. 10 kuasa 2 tolak 4 darab 1 darab negatif P per 2 darab 1. So, ini negatif 10. Dan ini kita boleh pemudahkan. 100 negatif positif 4P per 2. Okey, dan ini masih boleh dipermudahkan. Ini 4 kita boleh faktorkan. Okey, dan kita tahu punca kuasa 2 4 ialah berapa? 2 kan? Okey, jadi kita tinggal 25 tambah P di dalam per 2. Dan 10 negatif 10 dengan 2 boleh permudahkan. 2 dengan 2 pun boleh dipermudahkan. So, kita dapat negatif 5. Ini dapat 1. Boleh kan? So, setakat ini kita dapat 2 nilai X. 1 ialah negatif 5 tambah 25 tambah P set. Ataupun kita ada tolak. Dan kita faham nilai X ini mesti lebih besar daripada nilai X ni kan. Sebab negatif 5 tambah 1 nombor dengan negatif 5 tolak 1 nombor. So, maksudnya ini lebih kecil, ini lebih besar. Kalau ikut logik, betul tak? So, berdasarkan dua nilai X ni belum habis ha? Sebab kita nak cari julat X, bukan cari nilai-nilai X. So, kita akan guna garis nombor. Ini letak X. Kemudian letak 2 garis. So, nombor yang kecil di sebelah kiri. Nombor yang besar di sebelah kanan. Okey. Dan di sini kita akan buat garis nombor ke mana? Ke sebelah kanan. Mesti ke sebelah kanan. So, ini positif, negatif, positif. Sentiasa dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Ini cara saya lah. So, sebenarnya sebelum ni saya pernah buat satu video tentang garis nombor ni. Kalau anda berminat, anda boleh tekan link di bawah description. Okay. So, yang ni kita nak lolek yang mana? So, kita akan sentiasa rujuk pada perkataan biar ini. Sebelum itu ialah apa? Simbol ni. Kurang daripada ataupun sama dengan bermaksud kita akan lolekkan bahagian negatif. Jadi, kesimpulan jawapannya ialah apa? X ialah di antara nombor ni dengan nombor ni. Okay, jadi saya tulis negatif 5, negatif ini kurang daripada X, kurang daripada nombor ni. Okey, ini maksudnya kita sudah dapat julat untuk X dalam sebutan P. Okey, nampak tak dalam tu dia ada P. Okey kan? Okey, so agak panjang. So, di manakah kita boleh dapat markah? Kalau kita boleh bentukkan ketaksamaan kuadratik ini dalam bentuk arm ini, satu markah. Kemudian kalau kita boleh guna rumus kuadratik dan kita dapat nilai X ini, satu markah. Kalau kita boleh menggunakan kaedah yang sesuai untuk cari julat nilai X, seperti garis nombor ataupun graf fungsi kuadratik, ini satu markah. Dan kalau kita dapat jawapan tepat, satu markah. Okey, jadi sini jumlah 4 markah. Kalau tak ada masalah, kita pergi bincang soalan 4B. Okey, untuk soalan 4B, Raja menunjukkan graf Y sama dengan X tolak M kuasa 2. Okey, so ini U-shape minimum. Apabila graf dipantulkan pada garis Y sama dengan 9. Okey, Y sama dengan 9 ialah apa? Satu garis mengufuk. Horizontal line. Okey. Okey, sebagai contoh, kita boleh anggap Y sama dengan 9 kat sini. Okey, horizontal. Fungsi Y ini negatif X tolak M kuasa 2 tambah Q diperoleh. Okey, kenapa tiba-tiba ada negatif? Kalau fungsi asal itu dipantulkan pada Y sama dengan 9, kita akan dapat fungsi seperti ini kan. Dia akan dapat satu bentuk N-shape. Okay, tadi itu senyum kan, sekarang ni masam. Betul tak? Sebab dia pantul pada Y sama dengan 9. Okay, so yang purple color ini ialah apa? Y sama dengan negatif X tolak M kuasa 2 tambah Q. Okay, M dengan Q ialah satu pemarah. So, sekarang soalannya apa?
tentukan jenis punca-punca bagi ini sama dengan sifar. Okey, ini adalah bahagian sebelah kanan. Bahagian kanan sama dengan sifar, maksudnya apa? Kita nak tengok jenis punca-punca. Maksudnya, graf ini, graf berperkala ini, dia sentuh paksi X berapa titik. Kalau dia sentuh 2 titik, bermaksud apa? 2 punca nyata yang berbeza. Two real and different roots. Ini soalan sangat senang. Kita boleh terus memberi jawapan. Kalau kena 2 titik, kita tulis 2 punca nyata yang berbeza. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris kita tulislah two real and different roots. Okey, dia akan ada 2 nilai X yang berbeza. Boleh kan? So, yang ni sangat senang, dia 1 markah. Okey, kalau tak ada masalah, kita bagi soalan 5. Baik, untuk soalan 5, Raja menunjukkan hubungan antara set X dengan set Y. So, set X ini untuk horizontal, set Y ini untuk vertical. Nyatakan domain. Okey, biasanya soalan nyatakan sangat senang. Kita terus bagi jawapan saja. Domain maksudnya nilai-nilai X lah. Di sini kita perhatikan kita ada 5 titik kan. Titik, 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 titik dan titik kan. So, untuk 5 titik ni X ialah apa? 1, 2, 4, 5 dengan 7. Okey. So, sangat senang. Domain sama dengan pastikan kita letak dalam bentuk set lah. Simbol set. 1, 2, 4, 5, 7. Dan tutup kurungan. Okey, pastikan guna tanda kurung yang betul untuk set. Okey, kedua, cari julat ataupun range. Julat maksudnya tentang Y. So, untuk 5 titik ini, kita ada Y apa? Kita ada Y 2, 3, 5, 6, 8. Okey, betul tak? 2, 3, 5, 6, 8. So, kita hanya perlu isi dalam tanda kurung set saja. 2, 3, 5, 6, 8. Tutup tanda kurung. Boleh faham? So, ini 1 markah dan ini 1 markah. Ini sahaja. Untuk 5A. Okey, kalau tak ada masalah, kita bagi 5B. Okey, untuk soalan 5B, dalam raja 5, fungsi F memetakan X kepada Y. F ini dari X kepada Y. Dan fungsi G memetakan Y kepada Z. Okey. So, diberi GY, kita ada fungsi GY. G. Cari fungsi yang memetakan Z kepada X dalam sebutan X. Okey, apa yang dimasukkannya? Fungsi daripada Z kepada X. Daripada Z kepada X. Kita nak tahu fungsi ni adalah apa. Contohnya GY dalam format ini kan. So, nanti kita perlu cari jawapan ni dalam sebutan X. Bagaimana nak cari? Okay, so first kita akan senaraikan maklumat yang kita ada. Kita ada Fx kan. Fx sama dengan ini kan. Kita catat dulu. Dan kita ada GY sama dengan 8/4 tolak Y. So, untuk mencari fungsi dari Z kepada X, kita perlu memahami 2 perkara. Daripada Z pergi ke Y, ialah fungsi apa? Daripada Y pergi ke fungsi X ialah apa? Sebab kita nak pergi dari tempat Z ke X, kita mesti melalui 2 jalan ini. Ini jalan pertama, ini jalan kedua. Kita baru boleh sampai destinasi yang kita nak pergi. Boleh faham? So, kita tanya diri. Jalan yang pertama ni, nama dia apa? Okay, so tadi dari Y ke Z ialah fungsi G kan? Bermaksud dari Z ke Y ialah G songsang. Okay, kemudian dari Y kepada X ialah apa? F songsang. Sebab original X ke Y lah fungsi F. Boleh faham? So, kita dah tahu 2 jalan ini. So, bila kita nak isi jalan merah ini, jawapan dia apa? Jawapannya ialah F songsang G songsang. Okay, ingat, jangan terbalikkan. Kalau terbalik, dia akan menjadi salah. Okay, kenapa mesti macam ni? Sangat senang. Tanya pada diri, kita dari tempat Z ini pergi ke tempat X melalui jalan apa? Jalan 1
dengan jalan 2 kan. So ingat, jalan yang pertama ini pastikan berada di sebelah kanan. Sebab kita nak cari fungsi gubahan, kita akan start dari sebelah kanan pergi ke sebelah kiri. So jalan pertama isi kat sebelah kanan, jalan yang kedua isi kat sebelah kiri. Sebab kita mula dari sebelah kanan. Fungsi gubahan ni bermula dari mana? Bermula daripada Z kan. Sebenarnya ini ialah kurungan Z. Okay, tapi di akhir jawapan dia nak apa? Dalam sebutan X. Maksudnya kita nak dapat ini. Okay, nak dapat ini. Tak apa, kita cari ini dulu. Nanti boleh tukar jadi X. Tak ada masalah. Okay, kalau ikut teori, ini sebenarnya adalah kurungan Z. Okay, sebab objek dia adalah Z dan image adalah X kan. Tapi dia nak dalam sebutan X, nanti kita baru tukar. So, bagaimana nak cari F songsang G songsang Z? Okay, kita mesti kena sediakan dua jalan ini dulu. Okay, so mungkin kita sediakan G songsang Z dulu, boleh kan? So, kita boleh buat apa? Biar G songsang Z sama dengan Y. Kita cari G songsang. So, GY sama dengan Z. Okay, kemudian kita teruskan kiri dan kanan. So, GY adalah apa? 8/4 tolak Y. Kemudian kita boleh pindah ke sebelah kanan. Okay, dan kita kembangkan 4Z tolak YZ. Dan jangan lupa kita punya maklumat ialah cari Y. Sebab dapat Y, dapat G songsang. So, saya akan pindah ni ke sebelah kiri, ke sebelah kanan. So, YZ sama dengan 4Z tolak 8. Maka Y sama dengan 4Z tolak 8 per Z. So, ini adalah apa? G songsang Z. Boleh kan? Selepas dapat G songsang Z, kita boleh cari F songsang Y. So, sekali lagi saya akan tulis biar F songsang Y sama dengan X. Maka kita dapat Fx sama dengan Y. Okay, dan di sini kita akan teruskan kiri dan kanan seperti tadi. Fx ialah apa? 3x tolak 7 sama dengan Y. 3x sama dengan Y tambah 7. X sama dengan Y tambah 7 per 3. So, bila kita dapat X ini, bermaksud F songsang ialah ini. So, saya boleh tulis F songsang Y. Y tambah 7 per 3. Okey, apabila kita dapat kedua-dua ni, F songsang dengan G songsang, maka kita boleh cari ni. F songsang G songsang Z. Okey, mungkin saya tulis di sebelah kanan. Lebih cantik. So, kita boleh cari ni. Sama dengan apa? Okey, G songsang Z ialah 4Z tolak 8 per 2. Dan ini F songsang Y kan? So, kita akan tukar Y jadi ini. Okay, tukar Y jadi ini. So, 4Z tolak 8. Okay, minta maaf ini Z bukan 2. Okay. So, 4Z tolak 8 per Z. Tambah 7 per 3. So, ini darab dengan Z darab Z kan. Tambah 7Z per Z per 3. Okay, so dapat apa? 11Z tolak 8 per, yang ni kita boleh terus darab 3Z. Okey, tapi ini apa? Dalam sebutan Z kan? Soalan dia cakap dalam sebutan X kan? Jadi kita tulis satu kesimpulan. Kita hanya tukar Z ini jadi X. Kalau ini tukar, jadi ini pun tukar. Boleh kan? So, ini sahaja. Di manakah kita boleh dapat markah? Okay, kalau kita dapat G songsang ataupun F songsang, salah satu ini, kalau ikut skema, satu markah. Okay, kemudian kalau kita boleh cari F songsang G songsang dengan tepat, ganti dengan tepat, satu markah. Dan kita pemudahkan dan akhirnya dapat dalam sebutan X, satu markah. Jumlahnya 3 markah. Boleh kan? Okay, kalau tak ada masalah, kita pergi soalan C. Baik, untuk soalan C, Raja menunjukkan suatu fungsi Y sama dengan Hx. Pada raja yang sama, lakarkan graf fungsi H songsang. Seterusnya, nyatakan koordinat yang sepadan bagi titik 2 sifar pada graf H songsang X.
Okay, jadi di sini kita ada dua tugasan. Lakarkan graf, kemudian nyatakan koordinat sepadan bagi titik ini kan. So, macam mana lakarkan fungsi songsang? So, kita kena faham konsep. Okay, graf asalnya macam ni kan. Kalau kita nak cari fungsi songsang, kita perlu sediakan satu garis. Garis itu ialah apa? Y sama dengan X. Fungsi songsangnya lah kita akan pantulkan graf ini pada Y sama dengan X. Pantulkan di garis pantulan itu. Okay. So, kita akan sediakan garis. Guna pembaris, kita akan buat macam ni. Ini 45 darjah, ini pun 45 darjah lah. So, graf ini adalah Y sama dengan X. Okay, ini kita agak-agak saja, tak payah terlalu tepat lah. Agak-agak saja. Y sama dengan X. So, graf ini akan pantulkan di garis ini. So, kita dapat apa? So, tadi ini apa? Dua sifar kan? So, nanti dia pantulkan, dia akan dapat ini apa? Sifar 2. Jadi, pintasan Y ini 2. Okay, kemudian kita akan ikut shape ini. Kita akan pantulkan shape ini pada garis pantulan ini. Jadi, kita agak-agak dapat inilah. Okay, nampak kan? Ini pantul ke sini. So, ini adalah apa? Y sama dengan H songsang X. So, dia kata apa? Koordinat yang sepadan bagi dua sifar kan? Maksudnya jawapan inilah. Kita akan tulis di bawah sifar 2. Maksudnya ini match dengan ini. Dua sifar, kalau dia songsangkan, dia akan dapat sifar 2. So, ini soalan C. Okay, di manakah kita dapat markah? Kalau kita boleh lakarkan graf dia tepat, 1 markah. Dan kalau kita dapat koordinat tepat, 1 markah. Kalau tak ada masalah, kita lihat soalan 6. Baik, untuk soalan 6, diberi vektor A dengan vektor B, cari vektor 2A tolak B. Okay, soalan ni agak senang. Vektor A, 5, negatif 3. Vektor B, 2, negatif 12. Okay, kita nak cari 2A tolak B. Kita hanya perlu masukkan dua vektor ni ke dalam saja. Okay, kemudian kita darab ke dalam 10, ini negatif 6. Okay, kemudian kita tolak 10 tolak 2, 8. Negatif 6 tambah 12, 6. Okay. So, ini vektor 2A tolak B. Kemudian kita nak cari apa? Vektor unit dalam arah 2A tolak B. Okay, vektor unit tahu kan? Okay, so kita perlu buat apa? Kita boleh anggap vektor 2A tolak B ni seperti A. Kita anggap dia satu huruf, lebih senang sikit. Maksudnya vektor A ialah 8, 6. Betul kan? Apabila ini ialah vektor A, kita nak cari vektor unit dalam arah A, bermaksud kita nak cari ini. Kita nak cari vektor unit ni. Okay, so kalau nak cari vektor unit, pastikan kita sediakan magnitude. Magnitude untuk vektor A. Okay kan? So kita dapat 10. Maksudnya panjang vektor A ialah 10 unit. Kalau vektor unit maksudnya nama untuk satu unit ialah apa? So kalau ikut rumus dia macam ni. Vektor unit sama dengan vektor A per magnitude vektor A. Jadi kita akan gantikan ini ke dalam, 10 ke dalam. Jadi saya dapat 1 per 10 darab dengan 86. Kemudian saya akan darab ke dalam. Ini darab 8, 4 per 5. Ini darab 6, 3 per 5. So ini adalah vektor unit dalam arah 2A tolak B. Boleh kan? Jadi di manakah kita dapat markah? Okay, kalau kita boleh dapat A1 ni tepat 1 markah. Untuk A2, kalau kita boleh pergi guna rumus untuk cari magnitude 1 markah. Dan kalau kita dapat jawapan tepat untuk vektor unit 1 markah. Okay, kalau tak ada masalah, kita lihat soalan B. Penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima. Raja menunjukkan garis AB bersilang dengan CD pada titik C. AB bersilang dengan CD di titik C. Diberi C ialah titik tengah bagi AB. C titik tengah AB, jadi kita label macam ni. Okay. Dan titik E membahagi tembering garis CD dengan keadaan HED sama dengan HCD. So nanti kalau kita nampak ini, maksudnya kita boleh tukar dalam bentuk nisbah. ED dengan CD ialah apa? Cari nilai R. Cari nilai R ini.
Okay, so kat sini kita perlu buat apa? Mungkin kita start dari titik C. Okay, sebab kita ada koordinat AB kan, kita boleh cari C. So, mungkin saya letak XY. Okay, maka saya boleh tulis biar CXY. Kita guna rumus titik tengah untuk cari XY. Okay, so untuk X, ambil 2 tambah 6 per 2. So, 8 per 2, 4. Y, kita ambil hujung kosong dengan hujung 6 ni, tambah, kemudian per 2. Okay, dengan ini kita ada koordinat C. C 4, 3. Dan kita isi kat sini, C 4, 3. Okay, setakat ini kita ada koordinat C dengan koordinat E. Dan koordinat D, kita ada R negatif 4 kan, kita nak cari R. So, pastikan kita kena tahu nisbah ini dulu. CE dengan ED dulu. Okay, so kita boleh mula dari maklumat ini. HED sama dengan KCD. So, kita boleh pindah CD ke sebelah kiri, H ke sebelah kanan. So, ED per CD sama dengan K per H. So, ED dengan CD nisbah ialah K dengan H. So, pastikan kita lihat betul-betul. ED dengan CD ialah K dengan H. ED mana? E sampai D, K. Betul kan? K bahagian. C sampai D, H bahagian. Okay, sini dah ambil K bahagian. Maksudnya sini tinggal berapa? Sini tinggal H tolak K bahagian. Betul kan? Ambil ini, tolak ini, dapat ini. Okay, so kita kalau nak senang, kita lakarkan garis ini di bawah, lebih senang tengok. So, saya boleh lakar kat sini. Okay, ini D. Kemudian ini E. Nah, ini C. 4, 3. So, ini apa? K dengan H tolak K. Minta maaf, K dengan H tolak K. Selepas itu, apa yang kita perlu buat? Kita fokus pada koordinat Y. Sebab koordinat Y, dia sempurna. Sempurna maksudnya ke semua titik ini, koordinat Y kita sudah tahu. Tetapi kalau kita lihat koordinat X, kita tak tahu R kan? So kita fokus pada Y dulu. So kita akan guna konsep darab silang. Okay. Maksudnya K darab 3. K darab 3 tambah dengan H tolak K darab negatif 4 per jumlah panjang ini. Okay, ini tambah ini. Sama dengan sifar. Kemudian kita permudahkan 3K, negatif 4 darab H, negatif 4H, positif 4K. Kemudian kita boleh pindah ke sebelah kanan, dapat sifar. 3K tambah 4K, 7K. Okay. Dan kita boleh pindah ini ke sebelah kanan, 4H. Okay, selepas itu kita nak cari nisbah kan? Kita pindah H ke sini. Kita pindah 7 ke sebelah kanan. So, maksudnya kita dapat K dengan H nisbah ialah 4 kepada 7. Okay, jadi saya boleh isi apa? Ini ialah 4 kan? K ialah 4. H ialah 7. Maksudnya di semua ini ialah 7 bahagian. Maksudnya ini 3 bahagian saja. Boleh faham? Okay, dengan ini kita ada nisbah. Kita boleh cari R tak? Boleh kan? Boleh cari koordinat X ini. Okay, so kita guna cara yang sama. 4 darab 4. Kita fokus pada X. Okay. 4 darab 4. Tambah dengan 3 darab dengan R. Per 4 tambah 3. Sama dengan negatif 2. Kemudian permudahkan. Dapat apa? Negatif 14. 3A sama dengan negatif 30. A sama dengan negatif 10. Ini saja. Okay, so di manakah kita boleh dapat markah? Okay, kalau kita boleh dapat koordinat titik tengah C ini 1 markah. Kemudian kalau kita boleh berdasarkan koordinat Y darab silang 1 markah. Kemudian kalau kita boleh guna koordinat X darab silang 1 markah. Dan kalau kita dapat nilai R tepat 1 markah. Jumlahnya 4 markah.
So, ini soalan 6B. Okey, kalau tak ada masalah, kita akan hentikan perbincangan di sini. Okey, jika rasa video ini membantu, boleh kongsikan video ini dengan rakan-rakan. Dan dalam video yang seterusnya, kita akan bincang soalan 7 hingga 12. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka. Dan jangan lupa subscribe saluran Tio Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.